Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa'a wa ifadah wal istifadah wa hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi kita sambung lagi pengajian kitab akhlak kami. Akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah selesai dan sekarang akhlak kita bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala masih lagi tersisa lagi beberapa fasal, beberapa nombor lagi insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan habiskan pada hari ini akhlak kita bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari ini perbahasan nombor yang ke-13. Ya, perbahasan pada nombor yang ke-13. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Katanya al-musannif, akhlak kita bersama dengan hamba Allah yang ke-13, kita menyeru para hamba kepada Allah dengan kebenaran, keikhlasan dan kelembutan, serta memberi dorongan dan ancaman, baik melalui percakapan ataupun perbuatan, berusaha sedaya upaya kita, dan tidak kita mendapat peluang untuk menyeru mereka kepada Allah kecuali kita merebutnya tanpa mengharapkan balasan atau terima kasih daripada mereka. Sesungguhnya balasan kita hanya datang daripada yang mencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak kita bersama dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ke-13 adalah sentiasa mempunyai perasaan untuk menyeru ataupun mengajak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran, dengan keikhlasan, dengan kelembutan. Seseorang itu ingin menyeru agar orang lain kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tak dapat tidak. Yang pertama, mestilah ia mempelajari ilmu. Dengan ilmu itu dirinya sendiri dapat beramal dan juga dapat mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Di antara kerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyeru umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang hamba Allah, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlulah kita mempunyai perasaan, mempunyai sifat untuk mengajak orang lain kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegah mereka daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadilah kamu umat yang terbaik. Apakah ciri-ciri umat yang terbaik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Khairun ummah, umat yang terbaik ini ciri-ciri ataupun sifatnya adalah ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Segala kebaikan yang kita ketahui, yang pertama kita mempraktikkan di dalam kehidupan kita, ya, sedaya mungkin. Dan yang kedua, kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya.
Orang yang baik adalah mereka yang senantiasa memberi manfaat kepada orang lain. Sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi, jalan manfaat yang paling besar sekali adalah mengajak orang kepada kebaikan. Dan yang kedua, menegah mereka daripada melakukan kemungkaran, yakni melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa dia jalanku ini? Apa jalan Nabi ini? Mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang untuk mengesahkan Allah, mengajak orang untuk kembali ke jalan kebenaran, ke jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum kul hazihi sabili ad'u ila Allah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin ana wa man ittaba'ani, menyeru manusia atas dasar ilmu. Aku dan mereka yang mengikutiku, Maha Suci Allah, tidaklah aku daripada golongan orang musyrikin. Jadi sifat sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengambil ruang dan peluang untuk menyampaikan, menyebarkan kebaikan kepada orang lain agar kita termasuk daripada golongan yang disebutkan oleh Nabi tadi sebaik-baik umat. Dan ini adalah di antara perkara yang paling penting agar Islam itu terus kekal, agar syariat Islam itu terus dikenali sehingga akhir zaman. Jadi di antara akhlak kita adalah mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak itu dengan keikhlasan dan kelembutan. Ikhlas hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanyalah mengharapkan balasan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia, bukan sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengajak dengan kelembutan, mengajak orang dengan kelembutan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yanza'u min syai'in illa syanahu. Bahawasanya sifat lemah lembut itu tidak ada pada sesuatu melainkan ianya akan memperhiaskan lagi sesuatu itu. Yakni sifat lemah lembut itu apabila dimasukkan pada tugasan dakwah, mengajak orang ke jalan kebaikan, maka ianya akan memperhiaskan lagi amalan tersebut. Apa-apa sahaja amalan yang kita lakukan, bermuamalah kita, apabila ada dasarnya itu, caranya itu dengan kelembutan, pasti ianya akan memberi kesan yang besar kepada dakwah kita ataupun ajakan kita. Dakwah dengan penuh kelembutan. Bahawasanya sifat lembut tidak ada pada satu melainkan memperhiasi perkara itu. Wala yanza'u min syai'in illa syanahu. Kata Nabi SAW, tidak hilang sifat lemah lembut itu pada sesuatu itu melainkan akan merosakkan perkara tersebut. Jadi sifat lemah lembut ini adalah satu sifat dipanggil al-hilm, lemah lembut yang bukan mudah untuk kita dapat, kerana dalam diri kita ni, dalam diri setiap manusia ini ada syahwat yang mana sentiasa mengajak kepada kejahatan, yang mengajak kita untuk bengis, yang mengajak kita untuk marah, yang mengajak untuk kita berpaling daripada pendapat orang lain, macam-macam lagi yang susah. Jadi sifat lemah lembut ini perlu dicari dengan paksaan pada permulaannya, sehingga datanglah sifat itu dengan redha, dengan sebati, jadi tabi'i di dalam diri kita. Mula-mulanya kita susah untuk melaksanakan, tapi lama kelamaan dengan ada kesungguhan kita untuk mendapatkan sifat kelembutan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Nabi SAW bersabda, al-ilmu bita'allumi wal hilmu bitahallumi.
bahawasanya ilmu itu tidak akan dapat melainkan dengan dia mempelajari ilmu tersebut. Begitu juga sifat lemah lembut itu tidak akan dapat melainkan ia mempelajari ataupun buat lembut dulu, baru didatang dalam dirinya sifat lemah lembut. Jadi sifat lemah lembut ini adalah salah satu daripada perhiasan yang sangat besar yang digunakan, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sifat inilah yang menjadi sebab ramai daripada orang musyrikin itu mencintai Islam dan masuk di dalam Islam, ya, dengan kelembutan. Dalam riwayat yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha lemah lembut, yuhibbur rifqa, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai akan sifat lemah lembut. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala unfi. Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil kerana lemah lembut itu sesuatu yang Allah tidak akan berikan kepada tindakan yang kasar. Wa la yu'ti 'ala ma siwahu, dan begitu juga Allah taala tidak akan memberikan sesuatu pemberian Allah dengan satu sifat yang lain daripada sifat lemah lembut. Jadi sifat lemah lembut ni bukan senang, jadi kita perlu mempraktikkan dalam diri kita. Cuba kita menjiwai diri kita untuk berlemah lembut, bukan kerana kita nak dilihat kita ni orang yang baik ataupun lemah lembut, tetapi kita nakkan keredaan Allah dan nak mempraktikkan sifat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi kena ada perasaan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kena ada perasaan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain dengan apa sahaja kebaikan yang kita mampu untuk laksanakan, sama ada daripada sudut ilmunya, daripada sudut kedudukan yang kita ada untuk menyebarkan lagi kebaikan pada orang bawah kita, sama ada dengan hartanya, kita memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi segala apa sahaja yang ada di dalam diri kita yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, maka kita gunakan untuk mengajak orang melakukan kebaikan, menyampaikan orang lain ke dalam kebaikan. Okay? Itu muamalah diri kita dengan hamba Allah Subhanahu wa taala yang ke-13. Adapun yang ke-14, kita bersedekah dengan apa yang mungkin ada walaupun sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la naqasa malin sadaqah, tidak akan berkurangan harta yang disedekahkan, bahkan bal yazdadu, bahkan harta itu akan bertambah. Ya, pahala sedekah sangat besar, memadai dengan satu ayat Al-Quran yang ada di dalam surah Munafikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawasanya apabila orang-orang yang sudah mati itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembalikan mereka ke dunia. Lalu disebutkan dalam ayat tersebut untuk mereka sedekah, untuk mereka bersedekah dan beramal saleh. Dikhususkan dengan lafaz sedekah itu menunjukkan bahawasanya mereka yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melihat besarnya ganjaran sedekah sehingga nak kembali ke dunia semata-mata untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah ke jalan Allah Subhanahu wa taala seumpama satu biji benih yang menumbuhkan pokok yang mempunyai ranting, yang setiap ranting itu mempunyai 100 buah. Jadi dengan satu sedekah itu dilipat kali gandakan sekurang-kurangnya 700 kali ganda. 700 kali ganda sekurang-kurangnya. Ya, apatah lagi kita bersedekah dengan sedekah yang banyak. Dan bersedekah ini tak perlu tunggu kaya baru nak sedekah. Ya, tak perlu banyak duit baru nak bersedekah. Ini adalah andaian ataupun
penipuan-penipuan syaitan kepada diri kita, yang mana kita rasa dah cukup kat kita baru kita nak sedekah. Tidak. Sedekah itu kita ambil sesuatu yang ada, yang kita cukup sekadar keperluan dalam kehidupan, bukan tunggu sampai diri kita betul-betul selesa baru kita nak sedekah. Nah, ada salah seorang daripada orang munafik di zaman Nabi SAW. Mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Taubah, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakuna minas salihin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setengah daripada mereka yang mengatakan la in atana min fadlihi, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahannya daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala, lanasaddaqanna, yakni dengan penuh yakin mereka kata, nescaya aku nak bersedekah, walanakuna minas salihin, dan nescaya aku akan jadi orang yang soleh. Bila ada harta baru nak jadi orang soleh katanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan apa dalam Al-Quran? Mereka itu yang apabila falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka akan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, bakhilu bihi, mereka dah mula tamak, dah mula rasa harta itu hanya milik mereka saja. Bakhilu bihi, kedekut dah dengan apa yang dah ada tu, mereka kedekut, tak nak berikan kepada orang lain. Bakhilu bihi wa tawallaw, dan mereka berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, wa hum mu'ridun, dan mereka daripada golongan orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu bersedekahlah sekadar yang mampu. Bukan tunggu cukup sempurna kehidupan kita baru kita nak bersedekah. Kerana sifat manusia itu, kalau ada harta banyak macam mana pun takkan cukup. Kata Nabi SAW, "Lau kana ibnu Adam wadiyan min dhahabin latamanna an yakuna wadiyani wala yamla'u fahu illa turab." Kata Nabi SAW, kalaulah anak Adam itu mempunyai satu wadi, yakni satu lembah daripada emas. Kalau mereka ada satu lembah, bayangkan satu lembah daripada emas. Yang tadi ayat tadi mengatakan kalau ada harta nak bersedekah. Ini Nabi membuat perumpamaan, kalau anak Adam itu mempunyai satu lembah daripada emas, la tamanna an yakuna wadiyani, nescaya mereka itu nak ditambahkan lagi satu wadi untuk emas yang lainnya. Maknanya satu lembah dah ada emas, tak cukup lagi, nak lembah lagi satu. Wala yamla'u fahu illa turab, tidak akan menyempurnakan dia dalam mencari harta dunia ini, melainkan pasir yang dimasukkan di dalam mulutnya. Maksudnya apa? Melainkan kematian yang sampai, barulah waktu tu cukup. Yang perlu adalah amal soleh. Okay? Jadi kita perlu ada sifat untuk saling memberi bersedekah, walaupun sedikit, kena ada bersedekah. Sedekah ni banyak bentuk sedekah. Sedekah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sedekah yang memadamkan api kemurkaan Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah secara rahsia. Sedekah secara rahsia yang orang lain tak tahu. Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu sir tudfi'u ghadab rabbi. Sedekah yang secara rahsia ini akan memadamkan api kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun tidak menafikan bahawasanya sedekah secara terang-terangan itu juga adalah sesuatu amalan yang baik. Sedekah secara terang-terangan pun boleh satu amalan yang baik. Yang penting urusan niatnya perlu diperbetulkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang yang sedekah secara terang-terangan untuk menjadikan ikutan kepada orang lain, itu adalah satu niat yang baik. Boleh jadi dia bersedekah secara terang-terangan untuk mengajak ahli qaryahnya ataupun ahli keluarganya untuk bersedekah. Ini adalah satu amalan yang baik. Jadi dua-dua baik, cuma pada sedekah yang tersembunyi ini adalah suatu yang mempunyai keistimewaan yang mana memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Katanya Syekh Zainul Asri, saya pernah dengar satu dari tazkirah beliau mengatakan, sedekah yang rahsia ini memadamkan dosa yang kita lakukan secara rahsia. Adapun sedekah yang terang-terangan ni perlu kita buat juga untuk menghapuskan dosa kita yang kita lakukan secara terang-terangan di hadapan manusia. Ya, jadi kita perlu bersedekah, memperbanyakkan sedekah,
mengikut kadar kemampuan kita. Yang penting amalan itu mesti kena ada. Bukan tunggu sempurna baru kita nak bersedekah. Okey, kemudian itu yang ke-14. Yang ke-15, ini kita berbahas, berunding dan meninggalkan pertengkaran. Berbahas, berunding, berbahas, berunding, meninggalkan pertengkaran dengan mereka yang niat mereka bukan untuk memperoleh petunjuk ke jalan yang benar, bahkan nafsu saja merajai dirinya dan dia tidak ingin terkecuali untuk mempertahankan pendapatnya walau apa sekalipun. Okey, ini yang ke-15 ini sangat penting. Yakni kita memperbahaskan, berunding ataupun meninggalkan pertengkaran dengan seseorang itu bukannya niat orang yang mana mereka itu mengajak kita untuk berdebat, bukannya niat untuk mencari kebenaran, bahkan mereka ingin memperbetulkan pendapat mereka sahaja. Maka golongan yang macam ni kita tinggalkan lebih bagus. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dirinya benar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membinakan baginya istana di dalam syurga. Membinakan istananya di dalam syurga. Ya, dia benar tapi dia tinggalkan kerana apa? Dia tahu perdebatan itu bukan bertujuan untuk mencari kebenaran, bahkan untuk memahamkan kita ataupun mengajak kita untuk faham pendapatnya sahaja. Maka perkara yang sebegini kalau kita tahu, kita perlu tinggalkan. Adapun jika sesuatu itu perlu diperbahaskan, maka tujuan kita adalah menerangkan sahaja kepada orang lain bagaimanakah solusi dalam agama. Adapun orang ingin menerimanya ataupun tidak, itu terpulang. Bukan kita perlu bersikap keras ataupun kita perlu mempertahankan pendapat kita semata-mata, tidak. Hanya sahaja untuk kita memberikan penjelasan. Jika ingin terima, silakan. Kalau inginkan kebaikan, jika ingin mempertahankan pendapatnya dan mengajak kita untuk berdebat sehingga kita meyakini dengan pendapatnya, sedangkan kita mengetahui pendapat yang kita pegang itu adalah pendapat yang benar, maka sebaiknya kita tinggalkan. Itu lebih baik. Terkadang dakwah itu bukan sahaja dengan bercakap. Terkadang dengan senyap itu adalah jawapan bagi dakwahnya seseorang. Terkadang dengan perbuatan itu menjadi satu jawapan di dalam dakwahnya seseorang itu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perbuatan, tak perlu bercakap, dengan perbuatan orang yang faham dapat memikirkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Tak perlu kita mengenalkan diri kita kepada orang lain. Bagaimana keadaan diri kita? Memadai dengan kita mempraktikkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Memadai dengan kita mengamalkan dengan apa yang kita ketahui daripada agama, kemudian terserah kepada orang lain. Jangan berdebat, jangan bertengkar demi memahamkan ataupun menginginkan kita pegang dengan sesuatu pendapat. Kalau ada yang sedemikian yang mengikut hawa nafsu semata-mata, maka kita tinggalkan. Tinggalkan mereka. Ini di antara adab kita dengan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang ke-15. Yang ke-16, dan manusia itu adalah salah satu daripada 4 golongan. Okey, di sini yang ke-14 ini, yang ke-16 ini menerangkan kepada kita golongan manusia ini mempunyai 4 golongan. Ini mempunyai 4 ciri-ciri, kategori, golongan-golongan, kategori yang tertentu. Yang pertamanya adalah seorang yang beriman dengan yakin dan mempercayai dalam keadaan tenang dan yakin, serta bangkit untuk beramal berdasarkan keimanannya dan memenuhi prinsip-prinsipnya serta bertungkus lumus dengan segenap kemampuannya, maka dia adalah daripada golongan kami. Dia adalah daripada golongan kami dan kita adalah daripada golongannya. Maka kami menyokongnya dan meletakkan tangan kita, kita menyokongnya dan meletakkan tangan kita bersama dengan tangannya pada mengikuti jalan generasi terdahulu. Dan tidak akan jadi baik urusan yang terakhir daripada umat ini kecuali dengan apa yang telah diperbaiki pada generasi awalnya. Okey. Golongan manusia yang pertama ni adalah mereka yang beriman dan mereka yang yakin dengan keimanan mereka, mempercayai dalam keadaan tenang dan yakin
serta membangkit untuk beramal berdasarkan keimanannya. Ada orang yang beriman, ada orang yang mengatakan dirinya ini beriman kepada Allah Ta'ala, tapi ia tidak bangun untuk bangkit, mempraktikkan keimanan yang ada di dalam hatinya. Seorang yang beriman kepada Allah, mestilah ia mentaati perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah. Mana mungkin seorang yang mengatakan ia itu cinta kepada Allah, tetapi ia sentiasa melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya golongan yang sedemikian, mereka itu bukan menipu Allah, bahkan mereka menipu diri mereka sendiri. Jadi golongan yang pertama ini adalah mereka yang beriman dan yakin, serta mereka itu beramal berdasarkan keimanan mereka dan bersungguh-sungguh memenuhi prinsip-prinsip dengan bertungkus lumus untuk segenap kemampuan menzahirkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama, ini adalah para ulama. Para ulama ini mereka beriman, ya, mereka yakin dengan Allah Taala dan mereka mempraktikkan dasar keimanan mereka itu dan mereka mengamalkan dengan apa yang mereka ketahui daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya pengarang kita, kalau kita jumpa golongan yang sedemikian, maka kita bersama-sama berganding bahu untuk memberi kekuatan di antara satu sama lain, berjalan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okay, ini golongan yang pertama, beriman dengan penuh keyakinan dan mempraktikkan dengan amal. Ya, beriman dan mempraktikkan dengan amal. Ya, syarat seorang itu mendapat kebahagiaan, syarat seorang itu mendapat kemenangan adalah mereka yang beriman dan mempraktikkan dengan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun." Barang siapa yang beriman daripada kalangan lelaki dan perempuan dan beramal saleh. Man amil, dan orang siapa yang beramal saleh daripada kalangan lelaki dan perempuan dan beriman. Beramal saleh, beriman, baru mendapat falanuhiyannahu hayatan thayyibah, nescaya kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Jadi beriman, kalau tidak ada amal, itu ada kurang imannya, ya. Jadi orang yang beriman, percaya, yakin, mesti kena mempraktikkannya dengan amal, ya. Mempraktikkan dengan amal. Iaitu yang pertama, golongan yang pertama. Kalau kita jumpa golongan yang pertama ini, maka kita peganglah, berganding bahu dengannya untuk sama-sama berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua daripada golongan manusia, yang kedua adalah seorang yang mengetahui kebenaran dan beriman kepadanya, tetapi keimanannya lemah. Ya? Keimanannya lemah. Berat untuknya beramal berdasarkan tuntutannya dan sukar baginya untuk berbelanja, mengeluarkan duit kerana agama. Ini golongan yang kedua. Mereka beriman, tetapi imannya lemah. Apa tanda imannya lemah? Berat untuknya beramal. Berat untuknya beramal. Jadi itu tanda imannya lemah. Berdasarkan tuntutan Islam, dan sukar baginya untuk membelanjakan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sukar untuknya menghabiskan waktunya. Harta ni, waktu kita ni adalah harta yang paling besar. Waktu dia itu sibuk dengan kepentingan duniawi. Waktunya sibuk habis dengan perkara-perkara yang lalai, yang tidak ada manfaat dalam kehidupannya itu. Itu tanda orang yang imannya lemah. Iman yang baik adalah mereka yang beriman dan mempraktikkan dengan apa yang mereka imankan, yang mereka percayakan. Okay? Jadi kalau seorang itu beriman, dia tidak memberikan masanya, dia tidak memberikan hartanya, dia tidak memberikan kehidupannya di dalam Islam, hanya dihabiskan waktunya dengan perkara-perkara yang melalaikan, maka ini adalah golongan yang kedua, yakni orang yang imannya lemah. Kata Nabi SAW, laisal imanu bitamanni. Iman ini bukan dengan angan-angan. Bukan dengan angan-angan, hanya mengatakan iman. Bukan angan-angan iman ni. Walakin iman, al-imanu, walakin al-imanu, Allahumma salli alaih.
laisal imanu bitamanni. Al imanu laisa bitamanni. Iman ini bukan dengan hanya angan-angan kata iman, walakinnal iman ma waqara fi qalbi wa saddaqahu bil amal. Au qala maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Dailami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman laisa bitamanni. Iman ni bukan dengan angan-angannya, ya aku orang beriman, ya aku orang beriman, angan-angan saja dengan iman. Walakin akan tetapi katanya Nabi, iman ini adalah sesuatu yang tetap di dalam jiwa seseorang itu dan benarkan, memperbenarkan iman itu dengan apa? Dengan amal. Itu baru kata iman. Dipraktikkan, memperbenarkan, jujur dengan kata iman yang ada di dalam hati itu dengan dipraktikkan pada amalan. Itu baru iman yang sempurna. Maka jikalau kita duduk pada kedudukan golongan yang kedua ini, perlulah kita sedar daripada kelalaian kita dan bangun. Daripada tidurnya kita, bangun, muhasabah diri kita. Ya Allah, aku kata aku beriman. Ya Allah, tapi aku habiskan masa aku dengan kelalaian, dengan hiburan, dengan dengan makhluk semata-mata. Lupa aku kepada Khalik yang mencipta aku. Maka kita sedar diri kita, bangun. Kerana sebaik-baik kita bangkit daripada kembali kepada Allah Ta'ala adalah di dunia. Jangan nanti baru kita nak sedar daripada tidur bila kita dah masuk ke dalam alam barzah, waktu itu tidak berguna. Rugi bagi mereka yang lupa kepada Allah Ta'ala di dunia, yang dekat akhirat nanti baru nak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, waktu itu dah tidak ada peluang lagi untuk kita melakukan amal soleh. Bahkan golongan yang sedemikian itu dilupai oleh Allah. Allah Ta'ala lupakannya di dunia, di akhirat nanti lupa nak beri rahmat Allah. Bukan Allah lupa, maknanya Allah Ta'ala biarkan dia daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kasih sayang Allah yang lebih besar di akhirat nanti yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita 99 kali yang ditinggalkan rahmat Allah Ta'ala yang nak diberikan kepada kita di akhirat nanti. Allah Ta'ala tak berikan, lupakan kepada kita di akhirat. Sebab apa? Di dunia kita lupakan Allah. Di dunia lupakan Allah itu bukan tak ingat Allah. Kita tahu Allah Ta'ala lihat kita, tapi kita tak nak mempraktikkan apa yang Allah Ta'ala ajarkan, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, al-yawma nansakum kama nasu liqa'a yaumikum hadha. Hari ini katanya Allah, bila hari kiamat, nansakum, kami akan lupakan kamu. Yakni kami tak nak pandang kamu dengan pandangan rahmat. Kami tak nak pandang kamu dengan pandangan kasih sayang kami. Sebab apa? Kama nasu liqa'a yaumikum hadha. Seperti mana kamu lupa kepada pertemuan kamu dengan kami pada hari ini, maka kami sekarang melupakan kamu. Allahu Akbar. Jadi kita tak nak Allah lupakan kita di akhirat nanti. Kita nak Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Okay? Jadi kita kena bersabar untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hargai masa yang Allah beri. Masa ini ibarat emas. Okay? Kalau nak nilai emas dengan masa, lagi berharga masa itu daripada emas tersebut. Kerana apa? Dengan masa seorang itu boleh dinaikkan darajatnya, kedudukan di sisi Allah. Jadi orang yang beriman bangun daripada tidur, bangun daripada kelalaian, praktikkan apa yang kita tahu dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini golongan yang kedua, dia beriman tapi lemah, dia malas. Dia tak nak buat amal. Ya, dia hanya beriman saja dengan kata-kata. Nabi kata iman bukan dengan tamanni, dengan cita-cita, dengan kata-kata saja. Iman ni mesti dengan amal, praktikal dengan amal. Itu yang kedua. Pukul berapa dah? Yang ketiga, seorang yang dalam keragaman. Ini golongan yang ketiga, golongan yang ketiga daripada golongan manusia. Golongan yang ketiga daripada golongan manusia. Yang ketiga, seseorang yang dalam keraguan dan tidak mengetahui jalan yang benar. Yang ketiga ini orang yang berada dalam keraguan, yang dia sendiri tidak tahu yang dia ini tidak berada dalam jalan yang benar. Atau seorang yang mendustakan kebenaran, atau seorang yang mendustakan kebenaran tapi dia bukan daripada mereka yang memerangi dan menghalang perjalanan dakwah. Maka golongan ini kami berdakwah kepada mereka dengan hikmah dan berdebat dengan hujah-hujah yang baik. Kami berjalan dengan cahaya kebenaran di belakang penyimpangan fikiran mereka
untuk mengeluarkan mereka daripada kegelapan. Mudah-mudahan Allah menyinarkan akalnya dan memancarkan pada hatinya cahaya keimanan. Okay? Golongan yang ketiga ni daripada daripada manusia ni, ada golongan yang ia ini ragu-ragu tentang kebenaran dan dia tidak mengetahui jalan yang benar, sama ada ia tidak belajar ataupun seorang itu dia tersalah dalam mempelajari ilmu sehingga mereka itu mendustakan kebenaran, tetapi mereka itu tidak memerangi dan menghalang orang berjalan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang sedemikian apabila ada yang kita tahu, orang yang contohnya dia cerita tentang salat dan sebagainya tapi dia tak salat. Orang yang mengajak kepada kebaikan, ceramah beri nasihat tapi dia tak nak solat, tapi dia tak nak buat kebaikan. Ataupun orang yang menyampaikan satu pendapatnya yang salah tapi dia menegakkan benang yang basah. Maka apabila kita bertemu dengan golongan yang sedemikian, perlu kita mengajak mereka dengan kelembutan, dengan hujah-hujah yang nyata, yang terbaik, sehingga mereka itu dibukakan Allah Subhanahu wa taala akal fikiran mereka, mengeluarkan mereka daripada kegelapan dan penyimpangan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah kita itu penyebab mereka dapat mengetahui kebenaran yang mereka itu tersilap daripada perkara-perkara yang salah di dalam Islam. Iaitu golongan ketiga, golongan manusia yang ketiga. Yang keempat, golongan manusia yang keempat ini adalah, masya-Allah, seorang yang tidak cukup dengan kekufuran dan pendustaan, bahkan senantiasa cuba untuk menjatuhkan bendera hidayah dan kebenaran. Allahu Akbar. Dan mereka cari peluang untuk menghina Islam dan orang Islam. Ini orang kafir. Maka tidak ada yang sesuai baginya kecuali peperangan sehingga dia kembali ke jalan Allah, atau Allah melaksanakan takdirnya yang telah ditetapkan ke atasnya. Okey? Golongan yang keempat ini, mereka ini tidak cukup sahaja dengan kekufuran yang ada dalam diri mereka. Yakni orang kafir tidak cukup sahaja dengan kekufuran yang ada di dalam diri mereka ini, bahkan mereka ini senantiasa cuba untuk menjatuhkan Islam, untuk merosakkan Islam, untuk memudarkan kebenaran Islam. Okay? Di antaranya adalah golongan-golongan yang dipanggil orientis golongan-golongan Allahumma salli alaih, golongan-golongan ada satu golongan ini yang mana mereka itu orang kafir. Maaf, saya tak ingat istilah dia. Orientisme ke apa tak? Mereka ini senantiasa mencari jalan untuk merosakkan agama Islam. Yang mana mereka membina kekuatan mereka di dalam agama orientalisme. Okey, terima kasih Datuk Yasin. Orientalisme, naam. Orientalisme ni adalah kajian mereka ini tentang Islam. Tetapi mereka memasukkan input-input di dalam agama-agama lain untuk membenci agama Islam. Bahkan mereka menanamkan sendiri di dalam agama-agama mereka bahawasanya Islam itu adalah agama teroris, agama yang yang jahat. Mereka memasukkan tentang kebenaran yang ada, yang asal daripada Islam itu, mereka mengatakan itu adalah kebenaran ataupun cahaya yang ada daripada agama mereka. Muhammad itu datang mengambil akan cahaya itu, direka-reka pada agama Islam. Golongan orientalisme ini, maaf saya tak pandai bahasa Inggeris ni. Orientalisme ni sangat bahaya. Mereka ini yang mana cerdik pandai daripada golongan-golongan yang cerdik pandai, mereka ini merosakkan pemikiran golongan-golongan yang cerdik pandai sarjana daripada golongan umat Islam ini dengan fakta-fakta. Adapun daripada kalangan bawah,
orientalisme yang bawah-bawah ini, mereka berdakwah dengan sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memberikan kepada orang Islam dengan apa yang nak inginkan. Orang susah dibagi bantuan. Orang memerlukan kasih sayang, ditunjukkan kasih sayangnya, sedangkan itu semua daripada Islam. Itu semua yang diajarkan daripada Nabi kita, sehingga orang keluar daripada Islam. Okey, jadi golongan yang macam ini, mereka ini bukan sahaja kufur, bahkan mereka itu ingin menjatuhkan hidayah Islam dan kebenaran Islam. Pada zaman kita, mereka bukan jatuhkan dengan peperangan, tetapi mereka menjatuhkan dengan pemikiran. Orang panggil Ghazwatul Fikr, peperangan minda. Mereka merosakkan minda anak-anak Islam yang mana lebih mempercayai kebenaran daripada agama luar daripada agama Islam, yang mana lebih berpegang dengan cara kehidupan musuh-musuh Islam daripada kehidupan Islam. Mereka merasakan kehidupan Islam ni adalah kehidupan yang mundur, sedangkan kehidupan Islam ni adalah kehidupan yang paling sempurna. Mereka menanamkan kepada pemikiran anak-anak Islam ini dengan hiburan, sehingga lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menanamkan kepada anak-anak Islam ini dengan perhiasan-perhiasan pakaian, sehingga menampakkan bahawasanya pakaian Islam ni ada pakaian yang mundur. Jadi ini adalah satu peperangan yang paling besar, peperangan pemikiran, sehingga orang tak nampak lagi kesempurnaan, kecantikan, keindahan di dalam agama Islam yang berpegang dengan Islam. Bahkan mereka itu menjadi rasa diri mereka itu lebih lebih trend, ataupun lebih bagus, ataupun lebih mulia, ataupun lebih terkedepan dengan apa yang mereka ambil daripada pemikiran musuh Islam. Ini lebih bahaya. Dan ini yang banyak berlaku pada zaman kita ni. Orang panggil Ghazwatul Fikr, peperangan minda. Menanamkan dalam anak-anak kita supaya yang dilihat, yang diagungkan, yang dipraktikkan, yang disebutkan di dalam kehidupan mereka adalah sesuatu yang dibina oleh musuh Islam. Ini sangat bahaya. Jadi golongan yang sedemikian, apa yang perlu kita lakukan? Maka tidak ada sesuatu yang sesuai bagi mereka melainkan peperangan. Jadi mereka berperang dengan kita, peperangan fikir. Kita sebagai umat Islam sepatutnya mengambil tindakan untuk berperang dengan pemikiran yang kita ada untuk mendidik anak-anak Islam, anak-anak kita daripada kembali kepada ajaran Islam. Ini yang keempat. Jadi yang keempat ni golongan yang kufur, yang cuba merosakkan Islam daripada golongan orientalisme. Terima kasih Datuk Yasin. Itu yang keempat. Ini empat golongan manusia. Jadi kita tengoklah, kita ni duduk kategori yang mana satu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada kalangan ataupun golongan yang berada dalam golongan yang pertama. Amin Allahumma amin, insya-Allah. Jadi kita sambung sikit lagi boleh, insya-Allah. Yang ke-17. Allahu akbar. Yang ke-17, kesetiaan dan sokongan kita adalah bagi sesiapa yang setia kepada Allah, dan kemusuhan kita adalah terhadap sesiapa yang memusuhinya Allah, dan terhadap sesiapa yang menghulurkan bantuan kepada seorang yang memusuhi Allah atau menyokongnya. Jadi adab kita, akhlak kita dengan hamba Allah ni, kita akan menyokong orang yang menyokong Islam. Segala orang yang kita jumpa yang mana ia membangunkan Islam, membantu Islam, maka kita dekatkan diri kita kepadanya. Tetapi kalau ada golongan yang mereka itu meruntuhkan Islam ataupun menyokong orang yang meruntuhkan Islam, maka orang itu kita jauhkan diri daripadanya. Ketika mana terputusnya wahyu dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat datang bertemu dengan khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar. Mereka bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar keadaan selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Dikatakan, ya Abu Bakar, innal wahya qad inqata'a fa kaifa nahkumul an?
Wahai Abu Bakar, sekarang ni wahyu sudah terputus, bagaimana kita nak menghukum sekarang? Jadi mereka, Abu Bakar mengatakan, nahnu nahkumul an bima dhahara lana min a'malikum. Kita menghukum mengikut apa yang terzahir daripada amalan seseorang. Bila orang buat baik, kita dekatkan diri kepadanya. Jangan kita nak menghukum, alah dia ni baik sebab apa? Tidak. Zahirnya baik, maka orang tu baik. Bila orang buat jahat, kita jauhkan diri kita daripadanya. Dalam masa yang sama, kita mengamalkan adab kita yang sebelum ini yang kita bacakan. Dalam masa yang sama, kita tidak bersangka buruk kepada mereka. Ini yang perlu kita praktikkan, perlu kita serapkan dalam kehidupan kita. Setiap benda yang baik, maka kita sokong. Setiap benda yang tak baik, maka kita jauhkan. Kalau kita mampu untuk menegahnya, maka kita tegahkan mereka daripada perkara yang tidak baik. Okey, itu yang ke-17. Yang ke-18, kita bermujahadah dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah, dengan bicara kita, perbualan kita, harta kita dan diri kita. Itulah cara dan syiar kita. Sentiasa mujahadah di dalam kehidupan kita, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, memperbetulkan diri kita di jalan Allah, sama ada dengan bicara kita, cara kita. Kalau kata dulu kita bercakap dengan cara yang kasar, cuba kita alihkan cara percakapan kita dengan percakapan yang baik. Bukan niat untuk kita dilihat baik, tapi niat untuk bermujahadah mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dengan perbuatan kita juga kita bermujahadah bersungguh-sungguh untuk membetulkan perbuatan kita. Harta kita juga kita mujahadah untuk kita belanjakan ia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, innallaha ashtara, bahwasanya Allah membeli kepada kita. Allah bagi perumpamaan yang mudah, jual beli. Kita setiap hari kita berjual beli. Allah bagi perumpamaan yang mudah. Innallaha ashtara, Allah membeli minal mu'minin, daripada kalangan orang mukmin, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka yang mereka sumbangkan ke jalan Allah Ta'ala, Allah beli. Dengan diri mereka yang mereka sumbangkan ke jalan Allah Ta'ala, Allah beli. Jadi, apa balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Allah beli pada kita, bi'anna lahumul jannah, bagi mereka itu syurga Allah. Allah beli dengan apa yang mereka jualkan ke jalan Allah, yang mana pembelian Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala bayarkan balik dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena bermujahadah. Apa maksud mujahadah? Mujahadah ini bersungguh-sungguh melawani hawa nafsu kita, untuk duduk di bawah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersungguh-sungguh dalam melawani hawa nafsu kita untuk tetap di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah mujahadah. Berapa ramai imam-imam yang terdahulu, mereka ini bermujahadah untuk melakukan ketaatan. Salah seorang daripada mereka adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sayyidina Umar Ibn Khattab pada satu hari tertinggal solat berjemaah, solat asar. Lalu Sayyidina Umar mensedekahkan hartanya, tanahnya itu, yang mana kalau nak dinilai dengan harga, kadarnya adalah 2,000 dinar. Dia punya luas tanah itu, dia sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana lambat solat jemaah asar. Ini mujahadah untuk taat kepada Allah Ta'ala, sehingga menjual apa yang ada pada dirinya itu, korbankan kerana nak tunjukkan mujahadah dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Imam Syafi'i mujahadah setiap hari membaca Al-Quran sekali khatam. Di dalam bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam 2 kali, siang sekali, malam sekali, mujahadah. Al-Imam Umar Ibn Khattab, Al-Imam Umar Al-Muhdar, anak kepada Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf. Habib Abdul Rahman As-Saggaf, anaknya Habib Umar Muhdar. Al-Imam Muhdar, Imam Umar Muhdar. Beliau bermujahadah sehingga dapat menghabiskan 1000 Ya Latif dalam satu nafas. Ya Latif dia sebut dalam satu nafas 1000 kali. Kereta satu nafas itu lalai daripada mengingati Allah. Ini dia satu nafas itu, tarik nafas hembus, dalam satu tarik nafas itu dia dapat sebut 1000 kali Ya Latif. Kita apa? Ya Allah, termasuk saya. Ya Allah, kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat yang sedemikian kuat dalam melakukan ketaatan ini, perlu ada mujahadah yang tinggi.
Kena ada mujahadah kita. Lawan diri kita untuk taat dengan Allah. Habiskan masa kita dengan agama Allah. Okay? Korbankan segalanya kerana Allah, barulah kita dapat kemanisan dalam berjalan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Okay? Itu yang ke-18. Yang ke-19, boleh lagi ya? Yang ke-19. Yang ke-19, kita mengambil berat dalam pendidikan anak-anak kita, isteri kita dan keluarga kita menurut manhaj pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Ini banyak orang leka dan lalai. Okey, banyak orang leka dan lalai ya. Jadi kita jangan biarkan anak-anak kita lalai daripada mengingati Allah, lalai daripada menunaikan tuntutan Islam. Okay? Kalau yang perempuan, kita kena tahu anak kita tu dah tahu tak hukum haid nifas, hukum haid, bila suci haidnya, bila datang haidnya, bila habis haidnya. Kita tak boleh lepaskan macam tu saja, kerana anak kita ni bukan ulama. Jadi anak kita ni perlu tahu bagaimana untuk bermuamalah dengan perkara-perkara yang datang dalam kehidupan dia. Begitu juga dengan solat. Perlu kita cek, pernah ke kita cek bacaan Al-Fatihah anak kita? Pernah tak kita cek bacaan tasyahud anak kita baca? Isteri kita baca, pernah tak kita cek? Kita perlu tahu. Kadang-kadang mereka ni baca pun tak tahu. Bila solat depan kita, dia buat solat saja. Rupa-rupanya dia tak kerti baca tasyahud. Rupa-rupanya Al-Fatihah tak betul. Jadi kita perlu mengambil berat pendidikan anak-anak kita dan isteri-isteri kita supaya mereka berjalan di atas manhaj pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Okay, itu yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ini perintah Allah Taala. Kalau dia tak nak ikut, dia marah kita, kita nak ajak dia kepada kebaikan. Dia marah kepada kita, kita bagi tahu dia Allah Taala yang perintah. Bukannya kita suka-suka, kita nak suruh dia jadi wali macam kita wali. Contohlah. Kan? Tidak, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang suruh kepada kita, ajak mereka, pelihara mereka daripada api neraka Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ajak ahli keluarga kamu, pelihara ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Amanah Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita tunaikan. Okey. Itu yang yang ke-19 ya. Saya rasa sekadar itu saja. Yang ke-20 ni agak panjang sikit. Ada lagi 3 lagi nak habis akhlak kita bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersama dengan kita. Insya-Allah kita berjumpa pada hari insya-Allah pada hari Isnin. Ahad tak ada kan? Hari Isnin. Insya-Allah kita akan bertemu pada hari Isnin insya-Allah. Hari Isnin ada kan? Hari Isnin. Tak ada. Okey, tak apa insya-Allah. Pada hari Isnin insya-Allah dan hari Selasa lagi 2 hari kita kena habiskanlah. Lagi 2 hari lagi insya-Allah kita akan habiskan kitab Khuluquna, akhlak kita berhenti pada nombor yang ke-19. Terima kasih bagi yang bersama-sama untuk menonton live. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang kita dengar. Sama-sama kita azam, ya Allah, bukan saya yang menyampaikan ini sempurna dengan apa yang saya sebutkan, bahkan saya juga niat untuk diri saya agar Allah Taala berikan kekuatan untuk saya amalkan dan saling berkongsi di antara satu sama lain, ingat dan mengingati di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik insya-Allah. Kita akhiri dengan bacaan doa selepas daripada majlis insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli qutri ansa wa zakar. Rabbi wafiqna wa rafiqna lima tatardi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan ta'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nughfa kulla syar. Rabbana aslih لنا كل الشؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك
واجعلنا ممن يسارع في كل رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانه عليه وفقنا للخير وأعانه عليه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم افتح علينا أبواب الخير أبواب التوفيق. اللهم اجعلنا مفتاح الخير ومغلاق للشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullah khair kepada Liza Azrai dan Datuk Yasin yang tulis maklumat-maklumat, masya-Allah. Tangan kanan tangan kiri, tangan kanan memberi tangan kanan memberi tangan kiri pun tak tahu. Naam. Orang yang akan dinaungkan di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah orang yang memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita daripada golongan yang sentiasa melakukan amal kebaikan dan bersedekah demi mengharapkan keridaan Allah dan tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, sekadar itu sahaja, insya-Allah kita akan jumpa pada hari Isnin insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.